يحسبونهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmah. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami ya Rabbal Alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa taqabbalakum. Amin. Semoga dengan usaha kita dan doa kita tadi, semoga kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah sidang hadirin sekalian, sekalung penghargaan buat yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Suhaidi bin Ismail, penolong pegawai pendidikan daerah Unit Pendidikan Islam PPD Pasir Putih Kelantan, kerana sudi bersama-sama kita pada pagi yang barakah ini. Dan tidak lupa juga penghargaan buat semua peserta halaqah yang sebelumnya. Untuk pengetahuan semua, halaqah Al-Quran ini mula dilaksanakan pada Ramadan tahun lepas dengan kerjasama Badan KKQ dan Kamilian SMK Kamil Pasir Putih, berkebetulan dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada tahun yang lepas. Program ini berhenti seketika dan dimulakan balik pada awal bulan 11 yang lalu dan mendapat sambutan yang amat baik sehingga ke pelosok negara kita dan juga termasuk di negara Indonesia. Semoga halaqah Quran kita ini sentiasa menyinar walaupun kita semua berjauhan, namun program ini menyatukan kita semua dan matlamat kita yang sama, iaitu untuk mencari dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sidang hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Suhaidi bin Ismail, penolong pegawai pendidikan daerah Unit Pendidikan Islam PPD Pasir Putih Kelantan, untuk menyampaikan ucapan.
Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis pada pagi ini. Yang besar, para guru, para pembaca Al-Quran, seterusnya pelajar-pelajar sekolah menengah kebangsaan Kamil yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat sama-sama dalam satu program halaqah Al-Quran. Satu program yang saya rasa amat baik yang dilaksanakan oleh sekolah menengah kebangsaan Kamil dalam kita meninggikan ataupun menaikkan martabat Al-Quran itu sendiri. Kalau kita renung, kalau kita pandang lebih jauh, kita tengok dari segi Al-Quran itu sendiri pun telah menunjukkan bahawa ia adalah suatu mukjizat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu naskah yang mulia, satu kitab yang mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan panduan bagi kita umat Islam seluruh dunia pada hari ini. Tuan-tuan, para pelajar yang dihormati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bermulanya halaqah Al-Quran ini, saya diberitahu, saya dimaklumkan bahawa bermula semenjak ataupun sejak pukul 7.15 lagi kita telah mengadakan halaqah satu perkumpulan baca Al-Quran dalam kalangan pelajar, yang saya rasa ini adalah amat sesuai bagi kita pelajar. Boleh dengar ke? Boleh dengar ke? Boleh. Boleh dengar, alhamdulillah. Terima kasih. Saya takut terdengar ke? Tuan-tuan, para pelajar yang dihormati sekalian, dalam suasana kita sekarang ini berada dalam musim COVID-19, maka banyak perkara-perkara ataupun aktiviti-aktiviti yang kita rancang, yang kita nak buat, terhenti. Jadi sebab itulah program yang kita buat ini melalui Google Meet, insya-Allah akan memberikan kita satu sinar baru dalam kehidupan kita, dalam kita merancang kehidupan kita, dengan kita mengadakan satu program yang amat bermakna. Lebih-lebih lagi program ini ialah program halaqah Al-Quran, satu aktiviti kelas kemahiran Al-Quran yang kita nak bina generasi suatu masa nanti, generasi yang suka kepada bacaan Al-Quran. Jadi alhamdulillah, saya amat kagum, saya amat tertarik dengan kesungguhan yang ada pada pelajar-pelajar yang kita buat, dan kesungguhan yang ada pada guru-guru yang telah mengadakan program yang amat murni ini. InsyaAllah suatu masa nanti akan melahirkan pelajar yang berbakat, pelajar yang suka kepada Al-Quran. Sebab bila kita sebut Al-Quran, sudah tentu ianya perlu dijadikan teman kita.
Al-Quran ini kita kena jadi teman kita semasa kita hidup dan juga teman kita semasa kita berada di alam barzakh nanti. Tuan-tuan, puan-puan, pelajar yang dihormati sekalian, saya diberitahu bahawa program Halaqah Al-Quran ini adalah penekanan yang diberi ialah tentang penguasaan Al-Quran itu sendiri. Lebih-lebih lagi dari segi hukum tajwid, dari segi taranum dan sebagainya. Ini adalah bertepatan dengan apa yang kita tahu bahawa bila kita belajar, bila kita membaca Al-Quran itu, maka kita hendaklah baca dengan tajwid. Yang makharijil huruf yang betul. Sebab kalau kita tengok ada dalam kalangan kita hari ini yang baca Al-Quran, yang baca Al-Quran banyak kali dia baca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu mengutuknya. Kenapa? Kerana dia baca Al-Quran tidak betul dengan apa yang dikehendaki dalam Al-Quran itu sendiri. Terutamanya dari segi penguasaan hukum tajwid dan juga makhraj huruf. Alhamdulillah, dengan program yang kita buat ini, dengan program yang kita adakan ini, insya-Allah akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kerja buat kita, lebih-lebih lagi dengan kita jadikan Al-Quran itu sebagai penerusan hidup kita, berlandaskan Al-Quran. Semua segala kegiatan perbuatan kita, gerak-geri kita, seharusnya kita berlandaskan kepada Al-Quran. Al-Quran. Ini karena Nabi sudah berpesan. Nabi sudah berpesan kepada kita semua bahawa aku tinggalkan kamu dua perkara. Aku tinggalkan kamu dua perkara. Kalau kamu berpegang kepada kedua perkara ini, insya-Allah kamu tidak akan sesat. Yang pertama ialah Al-Quran dan yang kedua adalah As-Sunnah. Tuan-tuan, para pelajar yang dihormati sekalian. Jadi program ini adalah bertujuan untuk membina kecemerlangan sahsiah para pelajar, seterusnya melahirkan para pelajar yang mampu menjadi guru Al-Quran yang berani dan cemerlang. Kita nak macam itu. Kita nak pelajar-pelajar kita ini, terutama pelajar sekolah menengah kamil ini, harusnya menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup mereka. Dan kita nak mereka terhadap kegiatan ataupun apa yang berlaku, terutama sekali di sekolah menengah. Saya sepatutnya memerhatikan gerak kerja pelajar ataupun guru di sekolah menengah, utamanya dari segi aktiviti Al-Quran ini. Dan insya-Allah dengan objektif yang saya lihat di sini, program ini, saya lihat bahawa program ini adalah untuk melahirkan pelajar yang memiliki sahsiah diri yang mulia. Memang tidak dinafikan bahawa bila kita baca Al-Quran, bila kita hafaz Al-Quran, seharusnya suatu masa nanti kita akan lahir pelajar yang memiliki sahsiah diri yang mulia. Kita tak nak orang yang suka selalu membaca Al-Quran tetapi mempunyai akhlak dan sahsiah diri yang tidak baik. Seterusnya kita nak melahirkan pelajar yang mahir yang membaca Al-Quran. Memang tidak dinafikan bahawa kemahiran Al-Quran ini adalah satu perkara yang susah. Ramai orang yang tak nak baca Al-Quran sebab dia tahu bahawa Al-Quran ini adalah satu perkara yang susah. Saya boleh katakan bahawa bila kita belajar Al-Quran ini, semakin hari semakin susah. Semakin hari semakin susah. Semakin hari semakin banyak rahsia yang terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri. Sebab itulah, dari awal-awal lagi kita nak bentuk pelajar-pelajar, dari awal-awal lagi kita nak bentuk anak-anak didik kita supaya ke mana pun kita nak pelajar ataupun anak-anak murid didik kita menguasai Al-Quran. Yang seterusnya untuk membiasakan pelajar dengan membaca Al-Quran setiap pagi. Ini kita nak. Setiap pagi, ke mana pun kita nak baca Al-Quran. Kita tanamkan dalam diri kita, kita niatkan dalam diri kita bahawa ke mana pun kita nak setiap hari, setiap pagi kita nak baca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah
penerang hati hidup kita dalam setiap gerak kerja kita. Dan untuk mewujudkan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, memang tak dapat menafikan bahawa bila kita sebut Al-Quran ini, ia menjadi lebih dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala bila kita sebut Al-Quran. Sebab itulah saya teringat bagaimana satu kisah yang berlaku kepada seorang pemuda di zaman dahulu dia. Bagaimana kita tengok ada seorang pemuda yang tidak tahu baca Al-Quran. Ini satu cerita dah. Dia tidak tahu baca Al-Quran, tetapi dia rindu kepada Al-Quran, tetapi dia tak tahu nak baca Al-Quran. Sebab itulah suatu hari bagaimana seorang pemuda yang berjalan di kawasan suatu perkuburan satu malam, tiba-tiba dia terpandang suatu cahaya terang benderang muncul dari sebuah kubur. Satu cahaya yang terang menjulang naik ke langit, dan dia agak terpegung melihat kubur tersebut. Dan sudah tentu dia menganggap bahawa sudah semestinya kubur ini adalah seorang kubur yang sangat istimewa. Sudah tentu ianya mungkin seorang waliullah ataupun ulama ataupun para soleh yang istimewa kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentu begitu. Kita sendiri betul merasakan bahawa bila kita berjalan di atas kubur, kita melihat kubur yang bercahaya, sudah tentu di benak fikiran kita menggambarkan bahawa memang kubur ini adalah kubur seorang waliullah yang ataupun para ulama ataupun orang soleh yang istimewa kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu pemuda tadi menyucuk ataupun menanam satu kayu di atas kubur tersebut. Lalu dia pulang dan ingin tahu. Esokkan harinya dia pergi tengok. Dia nak tahu, dia nak tanya bahawa siapakah pemilik kubur ini. Lalu dia pergi ke rumah di hujung kampung sana. Dia bertemu isteri dia. Assalamualaikum, bertanya isterinya. Saya nak tanya, wahai si isteri, adakah suami kamu yang berada di kubur sana itu, yang saya lihat kuburnya terang, adakah dia ini seorang yang kuat beramal ibadahnya? Isterinya amat terkejut bila dengar kenyataan yang diberikan oleh pemuda tersebut. Isterinya menyatakan bahawa suaminya adalah seorang yang dhaif, suaminya adalah seorang buta huruf yang tak tahu baca Al-Quran. Tetapi ada satu kepelikan yang berlaku pada suaminya, tuan, iaitu setiap kali dia balik daripada masjid, dia masuk suatu bilik dan dia menatap Al-Quran. Isterinya menyatakan bahawa dia selalu mengintai suaminya, apakah yang sedang dibuat oleh suaminya tersebut. Suaminya menatap Al-Quran, memperhambakan diri kepada Al-Quran, menyatakan kepada Al-Quran bahawa dengan sedih, dengan tangisan yang berderai air mata dia menjatuh di atas Al-Quran. Wahai Al-Quran, aku sebenarnya tak tahu membaca Al-Quran, tetapi aku rindu kepada, sehingga jatuh air Al-Quran dengan baik. Alhamdulillah. Dan sebab itulah saya nak menggalakkan supaya kita bacalah Al-Quran setiap pagi, walaupun pendek, walaupun satu ayat atau dua ayat, kita selalu baca Al-Quran ini. Kerana Al-Quran ini adalah menjadi penyuluh kehidupan kita di akhirat. Jadi alhamdulillah, dengan program yang telah dijalankan oleh Sekolah Menengah Kekuasaan Kamil ini, harapan saya lah agar semua pelajar kelas kemarin Al-Quran dan pelajar yang suka membaca Al-Quran ini akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan saya program ini diteruskan, jangan hanya sekadar hari ini saja, tetapi dia perlu diteruskan. Dan saya